Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dengan pemecatan besar-besaran dilakukan oleh Parti UMNO. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan media yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa kenyataan beliau tindakan gantung pecat ahli tidak demokrasi. Jadi apa yang saya lihat daripada kenyataan itu juga beliau mengatakan bahawa keputusan UMNO memecat serta menggantung ahlinya termasuk beberapa nama besar dari parti itu pada Jumaat dilihat sebagai satu tindakan yang tidak demokrasi. Jadi saya rasa Tan Sri Muhyiddin Yassin lebih tahu tentang UMNO itu kerana beliau berada dalam UMNO begitu lama dan beliau sendiri telah pun dipecat daripada UMNO. So daripada kenyataan yang dikeluarkan apabila nak merasakan bahawa UMNO itu tidak demokrasi, saya rasa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak perlu sibuk dengan parti yang mana beliau telah pun menerajui parti lain sekarang ni menjadi pengurusi kepada Perikatan Nasional dan beliau juga menjadi pada presiden kepada Parti Bersatu. Jadi lebih baik jaga parti itu dengan baik. Tidak perlu nak sibuk dengan parti sesiapa pun. Di sini saya menjawab kenyataan ini kerana saya lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin seolah-olah apabila parti orang lain itu memecat ataupun menggantungkan keahlian, seolah-olah Parti Bersatu saja yang terbaik dan dia tidak fikir bahawa parti orang lain juga punya perlembagaan, suka hati dia nak buat, itu hak parti mereka, nak gantung ke nak tak ada sekalian keahlian pun tak apa. Itu pada saya, yang pertamanya. Yang keduanya, Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah pun diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir, telah pun dirampas, itu pun tidak demokrasi. Dan kita lihat, pimpinan yang ada dalam Parti Bersatu itu sendiri, tidak ada satu pun orang yang masuk ke sana betul-betul pure-nya. Contohnya PKR, kita boleh melahirkan tokoh-tokoh baru. Contohnya kita tahu orang seperti Saudara Rafizi Lamli, kita tahu juga MK kita, ketua MK kita, kita tahu juga ketua wanita kita. Ini adalah orang yang pure-pure kita didik daripada awal untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi dalam Bersatu, tak ada. Dalam Parti Bersatu ni, semuanya daripada mereka-mereka yang telah dibuang parti, mereka yang lompat, tidak akur kepada perlembagaan parti mereka dan mereka-mereka yang khianat. Semuanya ada dalam Bersatu. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin Handi ini nak menceritakan tentang demokrasi. Partinya sendiri tidak demokrasi sebenarnya kerana dia mencuri ahli-ahli parlimen, dia mencuri orang-orang yang berada di parti lain ataupun orang-orang yang kalau kita tengok tidak sehaluan dengan partinya akan melompat ke situ. Dan hari ini nak bercerita tentang demokrasi. Kepimpinan yang ada dalam Bersatu itu belum cukup lagi matang. Tidak sampai 5 tahun Bersatu ni. Jadi mereka yang ada dalam itu pun belum kita tahu lagi. Belum diuji. Hari ini, jika akan datangnya PRN ini, mereka kalah teruk ataupun di PRU akan datang, komponen Perikatan Nasional ini kalah teruk. Di situ kita lihat betapanya parti itu diuji atau tidak. Berlainan dengan parti-parti lain. Parti UMNO contohnya. Mereka dah pun menjadi parti politik yang begitu lama. Parti yang dulu dikatakan parti nyamuk. Contohnya, parti PKR. Sehingga kan hilang kursi. Tinggal lagi satu kursi parlimen. Tetapi boleh bertahan sehingga hari ini. Ini juga benar-benar diuji. Pemimpinnya. Pemimpin utamanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluar masuk penjara. Hasil daripada fitnah-fitnah yang dilakukan. Tetap juga maju ke depan. Ini baru dia sebuah parti yang kukuh. Kita lihat DAP. Hari-hari dulu. Tak kira UMNO, tak kira Bersatu, tak kira PAS. Meratip DAP. Kukuh. Mereka menang. Bukan seperti parti Bersatu. Bukan seperti parti PAS. PAS yang kita lihat hari ini. Ahli parlimen yang banyak. Kerana di kursi-kursi yang menang itu. Mereka kita lihat telah pun disiasat oleh polis. Ada penyogokan uang kepada pengundi. Jadi belum tentu lagi. Belum cukup diuji. Jadi saya rasa Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, sebelum nak cakap, pandang-pandang dulu. Kerana pimpinan Bersatu, kita tengok sampai ke yang muda-mudanya. Tidak ada yang mereka didik ataupun yang mereka bawa masuk. Pimpinan baru. Anak-anak muda baru. Pemimpin-pemimpin baru. Tak ada. Semuanya yang daripada Parti PKR, daripada Parti UMNO, itulah yang paling banyak ada di situ. Jadi apa yang kita nak banggakan dengan Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin ni? Dan di sini juga dia berkata, dia UMNO ada perlembagaan. Setahunya saya dahulu pengurusi jawatan kuasa perlembagaan UMNO. Ikutkan kalau seseorang pemimpin atau sesiapa nak dipecat,
ada prosedur, hantar surat tunjuk sebab, kemudian ada ruang untuk dirayu dan dipertimbangkan. Konflik dalam UMNO bukan 2 hari. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun tahu bagaimana beliau sendiri menjadi timbalan Perdana Menteri dipecat. Akhirnya juga kita tengok pada Presiden PKA pun berlaku begitu. Jadi ramai lagi timbalan-timbalan Perdana Menteri yang telah pun dipecat oleh Tun waktu itu. Adakah perlu tunjuk sebab secara emergensi juga? Dan beliau juga mengatakan bahawa saya fikir masa depan UMNO dan Melayu sudah tiada lagi. Minta maaflah, Presiden dah bertindak luar batas dengan membawa UMNO ke satu hala tujuan yang bukan difikirkan awal di situ, jauh tersimpang. Jadi pada saya, kenyataan ini UMNO ditubuhkan untuk orang Melayu. Jadi saya rasa jika hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin mempertikaikan isu UMNO yang ada hari ini, sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin masih bertanggungjawab. Karena beliau juga menerajui UMNO itu begitu lama, sehingga kan naik sampai timbalan Perdana Menteri. Dan kita tahu, Tan Sri Muhyiddin Yassin ini dibuang adalah disebabkan kerakusannya untuk nak menjadi Perdana Menteri. Satu, Malaysia ini tahu bagaimana dia nak naik, dia cuba jatuhkan Pak Lah agar Najib naik, dan beliau boleh naik setangga lagi, iaitu jadi timbalan Perdana Menteri. Dan apabila Datuk Seri Najib itu naik, beliau cuba menjatuhkan lagi Datuk Seri Najib dengan memainkan isu rasuah yang mana kita tahu 1MDB yang menyebabkan Datuk Seri Najib itu masuk ke penjara. Dan kita tahu juga bahawa beliau nak mengganti, tetapi apabila dipecat daripada parti, maka ruang untuk menjadi Perdana Menteri itu tidak ada. Jadi ruang yang digunakan adalah apabila beliau mendapat kesempatan bersama dengan Pakatan Harapan, dan akhirnya beliau membelakangi semuanya yang mana tidak ikut urutan pun demokrasi, menjadi seorang Perdana Menteri, ikut pintu belakang, bersekongkol dengan parti-parti yang kalah. Ini yang Tan Sri Muhyiddin Yassin harus lihat bahawa nak mencerita tentang demokrasinya, padahal beliau tidak demokrasi, tidak mengikut mandat rakyat. Jadi kalau kita boleh bahasakan, kepala bapa dia tahu, kerana dia membohongi kepimpinan, dia tidak mendengar apalagi perjanjian-perjanjian yang telah termaktub dalam Pakatan Harapan itu, sehingga kan beliau pergi bersekongkol dengan parti yang kalah. Sepatutnya yang demokrasinya adalah dengar komponen apa yang dijawab oleh komponen PHS waktu itu, dan siapa yang kita nak lantik jadi Perdana Menteri selepas itu. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin pergi kumpul orang ikut pintu belakang, dan akhirnya parti-parti yang kalah membentuk kerajaan. Sehingga kan berlakunya apa yang kita lihat hari ini. Kegawatan ekonomi. Apa yang berlaku selepas itu? Covid melonjak. Apa lagi yang berlaku? Ketrisan besar-besaran berlaku lepas itu. Lepas itu lagi, melantik menteri begitu ramai. 70 menteri. 70 jawatan termasuk lagi dengan duta-duta khasnya. Akhirnya Malaysia tetap tidak dapat diselamatkan. Malaysia tetap menambah hutang yang begitu besar. Akhirnya pemimpin-pemimpin PAS makan gaji buta, termasuk duta khas bertaraf menteri. Apakah ini yang dinamakan demokrasi? Inikah yang rakyat mahu? Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin pada saya nak cerita tentang demokrasi, dialah manusia yang paling hipokrit dalam dunia ini nak menceritakan tentang demokrasi. Beliau sendiri sebenarnya hipokrit sangat. Kegilaan untuk menjadi Perdana Menteri itu, kegilaan kuasa itu, akhirnya kucak-kacir Malaysia. Hari ini kamu nak komen tentang UMNO, tak payahlah, dia bukan parti kamu. Kami pun tak komen. Serahlah, UMNO nak tersungkur ke, UMNO nak terduduk, UMNO nak bagaimana ke, itu urusan UMNO. Beliau di UMNO itu partinya ada presidennya, ada timbalan presidennya, ada naib-naib presiden UMNO-nya. Jadi apa yang kita nak ni? Mereka ada lembaga disiplinnya, ada juga pegawai kerja, apa semua adalah parti yang dah begitu lama. Jadi apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin nak komen, nak dibandingkan dengan parti dia? Parti dia kerjanya mencuri semua pemimpin-pemimpin daripada parti lain. Yang pertama. Yang kedua, geng-geng yang mengkhianat parti berada dalam bersatu. Ketiga, parti itu juga tidak mengikut apa yang kita lihat, yaitu membelakangi pengasas mereka sendiri.
Jadi banyak masalah dalam Bersatu ni kalau saya nak lihat. Jadi orang yang ada dalam Bersatu ni semuanya orang yang tak betul pada saya. Pemimpinnya tak betul semua. Bekas UMNO, bekas PKR, bekas apa lagi? Semua ada. So itulah pencerahan saya dan sekian, terima kasih. Thank you.